السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخواني أخواتي في الله زاني الله وإياكم. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberikan nikmat yaitu nikmat sihat, nikmat masa, sehingga dengan nikmat tersebut kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul bersama dalam rangka menuntut ilmu, mempelajari tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala iaitu Al-Asmaul Husna. Dan ini termasuk bagian ilmu yang sangat agung. Ilmu yang sangat agung, bahkan ilmu yang teragung untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ataupun menjelaskan nama-namanya dalam Al-Quran ataupun hadis, itu bukan hanya sekedar untuk dihafal, akan tetapi Al-Asmaul Husna yang ada dalam Al-Quran dan hadis ialah untuk dipahami, untuk beribadah dengannya, untuk ibadah, untuk apa lagi? Untuk menghafal, untuk ibadah, apa lagi? Untuk doa, apa lagi? Tawassul. Yes, tawassul. Inilah Al-Asmaul Husna. Baik, kita buka muka surat yang keberapa? Itu hari kita berhenti pada muka surat yang yang ke-6 ya. Doa dan zikir. Betul? Sahih? InsyaAllah. Alhamdulillah. Sahih semua ni ya? Ada yang dhaif? Ada yang maudhu'? Bismillah. Okey. Naam, bismillah. Baik. Topik kita pada kali ini merupakan sambungan daripada nama Tuhan kita yang pertama, iaitu Allah. Ni kita kena pahami ya. Allah ni dia adalah nama Tuhan kita. Ya. Allah adalah nama Tuhan kita. Ai al-ma'luh al-ma'bud, yang disembah dengan benar itu adalah Allah. Kita dah belajar asal ataupun akar kata kepada perkataan Allah. Allah, kita dah pelajari semua dah. Maksud dia apa? Sekarang kita terus kepada berdoa dan berzikir. Biasanya kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kalimah ataupun lafaz yang sentiasa terucap dari lisan kita, kalimah apa dia? Allah. Allah. Ni yang paling banyak disebutkanlah. Allah. Tatkala ketika solat baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya tanya, pada perkataan Bismillahirrahmanirrahim, ada berapa nama di sini? 3. Oh, 1. Ada yang jawab 1, ada yang jawab 2. Okey. 3. Okey, yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Ar-Rahim. Berapa kali kita baca ni? 1 hari 1 malam berapa kali kita baca Bismillahirrahmanirrahim? Banyak ya? Banyak, tak boleh hitung kita. Berulang-ulang kali kita baca dalam solat ni sebelum kita baca solat Fatihah. Allahu Akbar. Lepas tu baca istiftah ataupun iftitah. Lepas baca iftitah kita terus Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang menjaharkan, ada yang mensirkan. Ada yang baca dengan kuat, ada yang baca dengan tidak kuat, dengan sir, dengan perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah yang pertama kali disebutkan inilah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma kebanyakan daripada kita ni, dia tidak mau mengambil kira. Dia tidak mau tahu apa yang dimaksud sebenar perkataan Allah ni. Selama ini kita hanya mengenal Allah, Allah. Nama Tuhan kita je. Tapi kita tak tahu maksud dia Allah ni apa sebetulnya. Anak kita ni dah pelajari dah Allah itu apa. Maksud dia apa Allah ni. Sekarang kita sampai kepada waktunya, iaitu berzikir dengan perkataan Allah. Berzikir ataupun berdoa. Kita pernah dengar perkataan tawassul tak? Tawassul? Okay, pernah tahu tawassul? Okey. Bolehkah kita tawassul? Boleh? Boleh ke? Yakin? Okey. Berapa kali kita tawassul? Berapa kali kita tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa kita? Sehari semalam berapa kali? Banyak ya? Banyaklah, banyak. Bertawassul tak ni? Saya tanya tadi macam tak nak jawab. Berapa kali bertawassul kepada Allah? Macam dia confuse berapa kali tawassul. Okey, masya-Allah. Baik. Ya, at-tawassul ya. Tak apa. Saya nak jelaskan dulu perkara tawassul ni sebab dia memang berkaitan dengan al-asmaul husna, at-tawassul. Okey, siapa yang tahu apa makna tawassul? Tawassul apa tawassul? At-tawassul ialah apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang diridai. Yes, itu yang disebut dengan tawassul. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang dia ridai, dengan sesuatu yang dia cintai. Termasuk doa. Doa termasuk bagian daripada tawassul. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang tawassul. Disebutkan dalam surah Al-Maidah, ini ayat yang berkaitan dengan tawassul ya. Sebelum kita mempelajari tentang apa ni, doa-doa berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, boleh kita tengok ya. Dalam Al-Quran surah yang keberapa ya? Surah yang ketiga Surah Al-Maidah ayat 34. Coba buka. Inilah yang mendorong kita, yang memotivasi kita bertawassul ya, berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan al-asmaul husna. Dapat tak? Surah Al-Maidah ayat 34 35. Okey. Siapa yang nak 1 huruf 10 kebaikan silakan dibaca. Atau saya bagi RM50. Boleh pilih ya? Boleh pilih. Nak RM50 ke ataupun nak pahala membaca Quran. Silakan. Siapa yang nak pahala baca Quran ni tolong dibaca. Kalau tak ada yang mau baca berarti dia lebih memilih inilah RM50. Okey, doa. Okey, silakan. Siapa yang nak baca ni? Okey, tafadhal. Okey. Ayat 35. Nah, sila. Siapa yang nak baca tadi? Coba. Tafadhali, baca. Yang 35 ni. Okey, sambung. Itu je. Sampai situ lah.
Okey, ada yang boleh baca terjemahan dia? Dapat pahala juga baca terjemahan dia. Bukan tak dapat, dapat juga. Okey. Orang-orang yang beriman, Okey. bertakwalah kepada Allah. Naam. Dan carilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Yes. Dan berjihadlah, yakni berjuanglah di jalan-jalannya agar kamu beruntung. InsyaAllah. Tabarakallah. Ini al-wasilah ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Okey. Ayat dia saya tak tulis pada buku. Saya jelaskan ni dulu ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Okey. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Okey. Amanu taqullaha. Allah apa ni lagi sini? Wabtagu ya? Wabtagu kan? Wabtagu ilaihil wasilah. Ilaihil wasilah. Ni dia ayat tawassul ni. Ilaihil wasilata. Ni dia. Al-wasilah. Al-wasilah makna asalnya memang wasilah. Perantara. Proposal. Yes, proposal. Ya, al-wasilah. Ulama tafsir mengatakan, menafsirkan perkataan al-wasilah ni yakni al-qurbatu. Al-qurbatu. Al-qurbatu, mendekatkan diri kepada Allah. Carilah kamu ataupun berbuatlah sesuatu yang mendekatkan dirimu kepada Allah. Itu maksud dia wabtaghu ilaihil wasilah. Wabtaghu, carilah. Ilaihi kepada Allah, al-wasilah wasilah. Maksud dia dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara wasilah, dengan cara sesuatu yang diridai, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dia al-wasilah ni ataupun tawassul ni iaitu bertawassul dengan al-asmaul husna. Ini salah satu tawassul yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya ialah at-tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Masih ingat tak ayat Asmaul Husna yang saya sering bacakan? Apa dia? Masih ingat tak? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Fad'uhu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang terbaik. Bukan nama yang baik ya, nama yang terbaik. Ya, sebab di sini al-husna ini merupakan isim tafdhil. Terbaik, tercantik, teragung. Kemudian apabila Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang terbaik, maka kita diperintahkan untuk berdoa menyeru nama-namanya dalam doa kita. Fad'uhu biha, maka serulah Allah, mintalah kepada Allah. Kalau kita minta kepada siapa? Kepada Allah, meminta pertolongan, meminta perlindungan, istighasah, kita minta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Fad'uhu, doalah, serulah Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama itu. Inilah yang menjadi dalil kepada kita bahawa di setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mesti sebut nama-nama Allah yang baik sesuai dengan permintaan kita. Kita nak minta rezeki, kita sebut nama Allah yang memberikan rezeki. Ar-Razzaq, Ar-Razik. Kita meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebut nama dia yang berkaitan dengan menyembuhkan. Apa dia? Asy-Syafi. Ya, kita nak minta tolong kepada Allah, kita sebut nama dia yang berkaitan dengan Allah menolong. Apa nama dia Allah Maha Menolong? Al-Musta'an. Betul ke Al-Musta'an? Okey. Apa dia doanya? Yang Maha Menolong, An-Nasir.
An-Nasir, An-Nasir. Baru tahu kan? Baru dengar tak? An-Nasir. Nah, kita akan belajar nanti insya-Allah. Satu persatu. Ini kalau istiqomah lah, tak tahu nanti kalau tumbang. An-Nasir, An-Nasir. Moga tak tumbang lah. An-Nasir, An-Nasir ini salah satu nama Asmaul Husna yang disebutkan dalam hadis. Makanya disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak terhad kepada Al-Qur'an, tapi juga dijelaskan dalam hadis. Macam mana kita cara mengetahui nama-nama itu? Belajar. Ya, itu kunci dia. Oke, ya. Jadi ketika kita mau minta pertolongan kepada Allah, sama ada doa, sama ada tulis di sini ya. Saya padam ya. Jelaskan perkataan al-wasilah. Berwasilah, ya. Salah satu wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu berdoa kepada Allah dengan menyebutkan nama Asmaul Husna. Di antaranya ad-du'a ini dia dibagi kepada beberapa bagian. Ada doa ini yang berbentuk isti'anah. Isti'anah. Apa isti'anah? Ada yang tahu tak? Meminta pertolongan kan? Ini macam-macam doa. Di antaranya yang pertama ada yang berbentuk isti'anatun. Meminta pertolongan. Yang kedua ada istighasah. Istighasatun. Istighasatun. Apa istighasah? Kalian tahu tak? Istighasah meminta pertolongan kepada Allah. Okey, meminta perlindungan ya, meminta perlindungan ataupun pertolongan ya, ataupun pertolongan kepada Allah dalam keadaan apa ni? Dalam keadaan yang sangat apa? Mendesak. Yang sangat mendesak. Yang sangat mendesak. Seperti ada musibah, kebakaran. Tiba-tiba dia meminta tolong kepada Allah, itu disebut dengan istighasah. Ya. Ini dua, yang kedua. Yang ketiga apa lagi? Ada al-isti'adah. Isti'adatun. 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 Ya. Isti'adah. Apa isti'adah? Meminta perlindungan ya. Meminta perlindungan. Meminta perlindungan. Jadi doa ni dia dibagi kepada ada tiga jenis doa. Ini tiga jenis ni memang masuk dalam doa semua ni. Ada isti'anah, ada istighasah, ada isti'adah. Isti'anah meminta pertolongan ni umum. Ini pertolongan apa saja. Dia masuk kepada isti'anah. Ya, meminta pertolongan untuk disembuhkan, meminta pertolongan untuk diberikan rezeki, meminta pertolongan agar dimurahkan dalam urusan, meminta pertolongan agar dimurahkan dalam peperiksaan dan sebagainya. Ini disebut isti'anah. Yes, isti'anah. Salah satunya untuk minta pertolongan isti'anah ini sebutkan nama Asmaul Husna. Yang kedua, istighasah. Istighasah ini dia meminta pertolongan ataupun perlindungan kepada Allah dalam keadaan dia tengah mendesak. Contoh kata ada kebakaran, ada banjir, ada musibah, tanah runtuh. Tiba-tiba dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan istighasah. Tapi masuk juga dalam doa. Cuma jenis dia disebut istighasah. Ya, faham sampai di sini? Faham? Faham tak ni? Faham ya? Alhamdulillah faham. Okey, yang ketiga isti'adah. Isti'adah ni dia lebih kepada meminta perlindungan. Ini disebut isti'adah. Tapi juga masuk dalam doa. Jadi tiga komponen ni, isti'anah, istighasah, isti'adah, ni masuk dalam doa. Cara kita buat istighasah, isti'anah, istighasah, isti'adah tidak lain. Cara dia adalah dengan menggunakan al-asmaul husna. Karena tiga-tiga ini termasuk dalam doa. Ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sebutkan nama-nama dia.
Ni kita mesti tahu ni. Isti'anah, istighatsah, isti'adzah. Okey. Cuba kita sekarang pergi kepada buku kita. Kalau kita sudah faham dengan dengan muqaddimah ni, dengan pendahuluan ni. Macam kurang konsentrate kalau dengar ni. Okey. Okey, baik. Kita buka buku kita, buka surat yang ke-6. Doa dan zikir. Setelah kita memahami Allah dari segi bahasa dan maksud dia, kemudian sekarang kita akan mempelajari tentang doa dan zikir dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Okey, cuba kita perhatikan di situ ya, disebutkan bila kita memperhatikan doa-doa dan zikir yang kita baca setiap hari dan malam, kebanyakannya dimulakan dengan lafzul jalalah. Betul tak? Betul ya? Apa bukti dia? Boleh bagi contoh? Allahumma. Itu je ya? Allahumma. Allahumma barik. Allahumma barik lana fima razaqtana. Allahumma rabbana. Lagi? Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi itu yang sebetulnya rabbana saja kan, tapi ditambah-tambah Allahumma rabbana kan. Okey, tak apa. Okey, boleh je, boleh, tak ada masalah. Allahumma rabbana atina fid dunya ataupun rabbana atina fid dunya hasanah. Okey. Jadi kebanyakan Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu dibaca bila? Bila? Ya, seorang ini. Bila dibaca tu? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bulan Ramadan. Hari-hari boleh ya? Boleh. Tapi secara khususnya doa tadi dibaca apabila berjumpa dengan Lailatul Qadar. Yes, masya-Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ni banyak ni. Jadi banyak doa-doa kita ni, zikir-zikir kita dimulakan dengan perkataan Allah. Berarti Allah ini yang paling banyak disebutkan ya. Kan itu hari sudah dijelaskannya. Dalam Al-Quran ya, nama Allah Subhanahu wa taala paling banyak disebutkan. Berapa kali? 2700 lebih kan? Lebih kurang macam tu kan? Lebih kurang macam itulah. 2700. Masya-Allah, tabarakallah. Itu dalam Al-Quran. Bukan lagi belum lagi dalam hadis, tak terhitung. Belum lagi yang diucapkan oleh manusia. Setiap waktu dia mengatakan Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia selalu menyebutkan nama Allah. Okey, ya, dimulakan dengan lafzul jalalah seperti Allahumma alhamdulillah. Ada tak doa yang alhamdulillah? Itu zikir kan? Zikir alhamdulillah. Kemudian selepas tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu juga doa, zikir kepada Allah. Apa lagi? Yang dimulakan dengan apa lagi? Subhanallah. Subhanallah dalam zikir kan selepas solat. Selain daripada itu ada doa yang dimulakan dengan subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Itu doa apa tu? Astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa apa? Kafaratul majlis. Itu doa kafaratul majlis. Okey. Allahu akbar. Allahu akbar ini zikir yang kita baca selepas solat. Selain daripada itu ada tak dalam doa? Doa kita. Ya Allahu akbar kabira. Yes. Azan. Yes. Dalam azan Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, untuk panggil manusia. La ilaha illallah. Ni lagi banyak. Kalimat tauhid ni la ilaha illallah banyak disebutkan memang. Salah satunya yang disebutkan
yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kita siapa yang membaca la ilaha illallah, kalimah tauhid kan, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 100 kali setiap hari. Apa pahala dia? Ya. Yes, seperti memberikan 10 hamba. Apa lagi? Dihapuskan 100 keburukan, kemudian diberikan pahala 100 kebaikan. Okey, masya-Allah. Tabarakallah rahman. Banyak, memang banyak. Jadi itulah kalau kita mempelajari Asmaul Husna ni, apa yang kita baca ni, kita betul-betul faham. La ilaha illallah tu apa maksud la ilaha illallah ni? La ilaha illallah. Allah tu apa maksud dia? Jadi kita akan meresapi, betul-betul merenungi. Jadi kalau kita baca zikir dan kita faham jika dalam kalimat itu ada Asmaul Husna, memang kita zikir ni khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang betul-betul khusyuk. Bukan hanya zikir di lisan, di mulut, tetapi pikiran dan hati kita menyatu. Allah. Itu dia. Okey. Selain disebut sebagai adab dalam berdoa, memang adab dalam berdoa ini salah satunya adalah menyebutkan nama Al-Asmaul Husna. Ni adab paling penting ni. Jadi jangan lupa apabila antum mau berdoa, tak kisah nak doa apa pun. Istighasah ke, isti'anah ke, isti'adah ke, ni baca ni, sebut Allah. Minimalnya, setidaknya ataupun sekurang-kurangnya sebut nama Allah. Allahumma. Ataupun seru, ya Allah. Jangan antum terus minta kepada Allah, berikan aku pertolongan, berikan aku rezeki. Engkau siapa cakap macam tu? Engkau ni hamba. Panggil dulu Allah. Ya Allah, Allahumma ataupun Rabbana. Itu adab kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ianya juga merupakan suatu bentuk pengagungan kepada Allah bahawa dalam berdoa sama ada isti'anah, tadi dah disebutkan kan, meminta tolong urusan dunia dan akhirat, istighasah, meminta tolong dalam kesulitan, dalam keadaan mendesak, dan isti'adah, meminta perlindungan hanya ditujukan kepadanya, iaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Benarlah apa yang diajarkan oleh Nabi kepada Abdullah ibn Abbas. Beliau berkata kepadanya, jika kamu mau meminta, maka mintalah kepada Allah, dan jika kamu mahu meminta pertolongan, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada suatu hari Abdullah ibn Abbas ni beliau merupakan sahabat yang didoakan oleh baginda Nabi untuk faham Al-Quran. Maka dia diberi gelaran ahli tafsir dia, Abdullah, yang banyak dirujuk oleh imam-imam ahli tafsir seperti Mujahid, kemudian At-Tabari. Ini banyak tafsiran daripada Abdullah ibn Abbas ni. Pada suatu hari Abdullah ibn Abbas ni dia bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki kuda. Abdullah ibn Abbas ni dia berumur 9 tahun ketika itu. Dia berada di belakang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Dia menaiki kuda ke unta macam tu. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Abbas, "Ala u'allimuka bi kalimatin." Ibnu Abbas, maukah kamu aku ajarkan beberapa kalimat? Yang mana kamu apabila menjaga kalimat ini, maka Allah akan berada di depanmu. Kata Ibn Abbas, ya tentu wahai Rasulullah. Bala, tentu wahai Rasulullah. Yang pertama kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazaka. Yang pertama kau jaga Allah, tunaikan hak-hak Allah. Apa yang menjadi kewajiban Allah bagi kamu, kerjakan semua. Apa yang menjadi larangan, kau jauhi semua. Ihfazillaha yahfazaka, maka kamu akan dijaga. Kita ni kalau nak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kena berbuat demikian. Jalani apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan jauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kerjakan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis, kita kerjakan. Kalau kata Rasulullah, jauhi perkara yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, kita jauhi supaya kita mendapat penjagaan Allah. Kemudian yang kedua, ihfazillaha yahfazaka. Kemudian fa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta pertolongan, minta terus kepada Allah. Minta terus. Perhatikan di sini ya. Idza sta'anta fasta'in. Fasta'in billah. Tengok di sini perkataannya. Fasta'in. Apa makna fasta'in? Sama dengan isti'anah. Apa nih?
Yes, minta pertolongan. Idza sta'anta, kata baginda Nabi, jika kamu minta pertolongan, fasta'in, maka minta pertolongan langsung, terus. Billahi, kepada Allah. Jangan melalui perantara-perantara makhluk, tak boleh. Ya. Apalagi kepada makhluk mati. Ya, sebab di sini perkataannya fasta'in billah, meminta pertolongan kamu kepada Allah. Kepada Allah langsung, sebut nama Allah. Minta langsung kepada Allah, tak perlu kita sibuk-sibuk pergi kuburan, ya. Meminta kepada ahli mayit, assalamualaikum ya ahli kubur, ya. Kemudian dia tawassul al-fatihatu ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, al-fatihatu ila Syekh Abdul Qadir Jalani. Ya, semuanya dibaca Fatihah untuk tawassul, tak boleh, tak ada. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah tawassul kepada Nabi Adam, betul tak? Ada tak baginda Nabi membaca al-fatihatu ila Nabi Adam? Ada tak? Tak ada cerita. Pernahkah baginda Nabi bertawassul kepada Nabi Harun, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Isa? Tak ada cerita. Yang ada hanya dekat Indonesia dan Malaysia yang ada. Nah, yang ada memang banyak. Sini tak ada ya? Alhamdulillah. Oh ya. Oh, Masya Allah. Tapi kalau yang muda-muda ni macam tak ada lah. Alhamdulillah lah. Tak ada. Tapi kalau antum pergi ke Indonesia, terutama pergi ke makam-makam Wali Songo, Wali 9 ni. Oh, Sunan Ampel. Antum pernah sampai Sunan Ampel tak? Ada. Saya pernah berapa kali ya? 4 kali ke 5? Tak, Surabaya. Surabaya. Kalau antum pergi Sunan Ampel ni, Surabaya, Masya Allah, penuh sekali dengan orang. Penuh, memang penuh. Siang malam. Apa yang mereka buat dekat sana? Cari berkat. Berzikir, bertawassul, baca Al-Quran, hatam Al-Quran, baca selawat. Bawa air. Sana ni dia disediakan air-air yang ada dalam, kalau sana sebut gentong yang besar tu. Apa di sini sebut? Tangki. Bukan tangki, dia terbuat dari semen. Semen ataupun kolah ya? Oh, kolah. Tapi dia macam ni, bentuk dia tempayan ke? Mungkin tempayan lah. Biasanya kalau air sumur diletak dalam tu dia macam sejuk. Sejuk. Tempayan. Tempayan. Sana kalau nak ambil berkat senang je dekat sana ni. Tinggal bawa botol macam ni. Dia bagi free. Terus tidurkan ke dalam, dia dapat berkat. Boleh buat balik rumah. Tapi berkat versi sana lah, bukan berkat versi Al-Quran dan Sunnah. Ya, banyak apa ni? Tawassul yang macam tu. Tapi semoga di sini tak ada yang macam tu. Tapi di sini tak ada kan? Tak ada kubur-kubur pengagungan, tak ada sini kan? Alhamdulillah. Kalau tak ada. Ada juga. Ada yang satu dekat mana? Melaka. Melaka kan ada kan? Dulu kan. Sekarang alhamdulillah. Oh, yang Singapura tu ada habis tu. Itu jangan kita buat. Yang masih lagi bertawassul dengan orang mati lebih baik tinggalkan. Meskipun dia tidak mensyirikkan, meskipun dia tak ada keyakinan dalam hatinya bahawa dia yang menolong, lebih baik tinggalkan. Ini bukan mempercepat doa kita supaya diterima, justru dia memperlambat. Kenapa lambat? Karena Allah Subhanahu wa taala suruh kita bertawassul dengan nama-namanya. Kenapa dia bertawassul dengan orang mati? Orang mati dah tak boleh buat apa-apa. Dia cuma baring je macam ni. Baring je dia. Macam mana dia nak hantarkan, nak sampaikan doa sampai kepada Allah? Tak sampai. Sebab disebutkan dalam hadis, idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min salasin. Kalau anak Adam ini sudah mati, mampus, dia tak boleh buat apa-apa. Semua amalan dia terputus semua. Tak boleh solat, tak boleh sedekah lagi, tak boleh buat macam-macam, tak boleh. Cuman amalan 3 dia yang kekal. Sedekah jariyah itu. Kemudian apa lagi? Anak yang soleh. Kemudian apa lagi? Ilmu yang bermanfaat. Itu je yang boleh menolong dia. Bukan dia yang menolong, orang lain menolong dia. Amalan dia yang menolong dia. Cuma pelik dah apa yang berlaku dekat negara ana, di kampung ni. Ya, kalau cerita-cerita tawassul, masalah benda-benda hurufat syirik, mesti yang menjadi acuan negeri seberang dulu lah. Tapi tak ada masalah lah.
Tapi sekarang alhamdulillah orang-orang sana sudah mulai paham sedar dengan adanya dakwah-dakwah sunnah ni, seperti adanya TV Roja, TV Waisal ni. Mereka yang berpaham-paham Asy'ariyah ni mulai paham sekarang. Mulai terbuka minda mereka. Ya, diam-diam mereka nengok, menyaksikan kajian-kajian sunnah, alhamdulillah. Jadi mereka ni sudah berkurang. Sudah berkurang perbuatan-perbuatan mereka yang menyimpang sudah berkurang, alhamdulillah sekarang. Okey, baik. Okey, fasta'in billah. Jadi terus kepada Allah. Wa idza sta'anta, kata baginda Nabi, wahai Ibnu Abbas, wa idza sta'anta, jika kamu minta perlindungan, fasta'iz billah. Ni ajaran ni. Fasta'id, maka mintalah kamu perlindungan langsung billahi, kepada Allah. Langsung kepada Allah. Tak perlu kita tawassul dengan benda-benda yang sudah dijelaskan tadi. Terus kita minta kepada Allah. Sebutkan nama Asmaul Husna. Ya Nasir, Ya Nasir, Ya Fatih, Ya Khalik, Ya Razzaq, Ya Razik, urzukni, Ya Qawiyyu, Ya Matin, urzukni, Ya Syafi, Ishfini. Itu je. Lepas doa kita tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Lepas tu, baik. Untuk itu dalam berdoa hendaklah sentiasa menyebut nama Allah, kerana hal itu akan menyebabkan kemungkinan besar doa akan termakbulkan. Seseorang sahabat pernah didengar doanya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, ada seorang sahabat ni, saya nak cerita ni penting ya, boleh kita jadi acuan nanti dalam kita berdoa. Seorang sahabat ni dia tak diajarkan oleh baginda Nabi. Tiba-tiba dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan ataupun menyebut nama-namanya yang sangat agung. Dia terminta kepada Allah dengan nama-namanya yang sangat agung ni. Nah, setelah orang ini, sahabat ini meminta kepada Allah, berdoa dengan menyebutkan nama-nama Allah yang agung, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam takjub kepada orang tersebut. Sehingga dari saking takjubnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersumpah. Baginda bersumpah. Apa sumpah dia? Tengok tu dalam buku. Walladhi nafsi biyadihi laqad sa'ala Allah bismihil a'zam. Ini kata baginda Nabi. Demi jiwaku di tangannya ni. Walladhi nafsi biyadihi. Ini salah satu sumpah ni. Suatu pernyataan dalam ayat Al-Quran ataupun hadis apabila dimulakan dengan kata sumpah, itu kalimatnya sangat kuat, sangat tegas, benar adanya. Baginda Nabi kata, walladhi nafsi biyadihi. Biyadihi kan? Biyadihi. Ni tengok ni. Walladhi ni, wa ni dia sumpah. Demi. Huruf wa ni dia sumpah. Demi. Alladhi ni yang. Tapi yang dimaksud di sini adalah Allah. Walladhi, demi zat. Demi Allah. Ya. Nafsi, yang jiwaku. Jiwa siapa? Jiwa siapa ni? Nafsi. Jiwa baginda Nabi. Demi zat yang jiwaku biyadihi, berada di tangannya. Dia bersumpah untuk menegaskan bahawa doa yang dibaca sahabat tadi betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, betul didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok tu, walladhi nafsi biyadihi laqad sa'ala Allah bismihil azam. Yang pertama baginda Nabi bersumpah, walladhi, demi zat. Yang kedua, baginda kata laqad sa'ala. Tengok ni, saya nak jelaskan ni, penting ya. Supaya kita ketika berdoa kepada Allah tu ada gambaran bahawa apabila namanya disebut, doa kita akan diterima. Sama ada secara langsung ataupun dia dilambatkan. Walladhi nafsi biyadihi laqad sa'ala. Tengok ni. Kita tengok kita kaji daripada segi lafaz dulu. Laqad sa'ala. Lan. Ni la ni dia disebut lam taukid. Tahu lam taukid tak? Apa dia lam taukid tu? Yes, penegasan. Penegasan ataupun penguatan.
La ni. Dah dua dah. Tadi baginda Nabi sumpah kan? Wallazi kan? Wallazi nafsi. Demi zat yang Yang kedua, laqad, sungguh. Ni taukid ni, lam taukid ni. Yang ketiga ada qad lagi. Qad di sini juga taukid. Sungguh. Yang ni adalah qasam. Qasam yang bermakna taukid juga. Dia bersumpah. Kalau kita ingin menceritakan sesuatu kepada orang lain, lepas tu kita bersumpah, kira-kira orang yang mendengar dia akan percaya tak? Percaya. Meskipun dia tak bersumpah, dia percaya, apatah lagi dia bersumpah. Kan? Walladhi nafsi biyadihi, yang pertama tu taukid, kuat. Kalimatnya dia kuat. Laqad, la, sungguh, aqad, sesungguhnya. Sa'alah, dia meminta kepada Allah. Bismihil a'zam, dengan menyebut nama Tuhannya yang paling agung. Al-a'zam, yang paling agung. Idza du'iya bihi ajaba, apabila dia berdoa dengannya, berdoa dengan al-asmaul husna, ajaba, maka dia akan memperkenankannya. Anda tengok ni, betapa doa yang di dalamnya disebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan doa tersebut. Justru doa tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni dalil dia, walladhi nafsi biyadihi laqad sa'ala Allah bismihil a'zam alladhi idza du'iya bihi ajaba. Apabila Allah itu diseru, diminta dengan menyebut namanya, tak kisah kita nak baca doa daripada baginda Nabi ke ataupun kita doa sendiri, buat sendiri, tak ada masalah. Yang penting kita sebut doa Nabi. Contoh kata kita belum punya rumah, minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi rumah. Ya Allah, aku ni sudah berumur 40 tahun tapi belum punya lagi. Engkau adalah Ar-Razzaq, Ar-Razik. Ya Allah, ya Razzaq, berikan aku rezeki, berikan aku rumah. InsyaAllah doa itu akan diijabah. Tapi tunggulah. Tunggu. Ada proses dia. Jangan terus, mana ni sudah 2 hari, 3 hari belum datang lagi. Kena tunggu dulu. Berusaha. Kita jangan hanya berdoa. Sebab untuk mendapatkan sesuatu tu, yang pertama memang berdoa. Yang kedua adalah berusaha. Ada seorang sahabat, dia berdoa kepada Allah di dalam masjid. Berdoa terus, minta kepada Allah. Lalu dia ditegur oleh Umar. Jangan kamu berdoa terus. Kamu mesti berbuat sesuatu, mesti usaha. Karena Allah tidak menurunkan emas langsung daripada langit. Tak. Kamu mesti cari dia. Doa dengan usaha, itu dia. Jangan hanya doa. Meskipun antum baca semua Asmaul Husna tu, yang ada di belakang Al-Quran yang sembilan, walillahil asmaul husna fad'uhu Allahu la ilaha illa huwa rahman, sampai Ar-Rasyid, ya Allah berikan aku ini rumah, tapi dia tak kerja, tak berusaha, tak ada hasil. Jadi walladhi nafsi biyadi, ini yakini. Jadi kalau kita nak minta kepada Allah, sebut nama Asmaul Husna. Allah ke, Ar-Rahim ke, Ar-Rahman ke, sebut mana-mana lah yang sesuai dengan permohonan kita, itu je. Cuman kalau kita nak tahu mana Asmaul Husna yang sesuai dengan permohonan kita, kena habis dulu lah Asmaul Husna ni. Ataupun setidaknya belajar sebahagian. Cukup Ar-Rahman, Ar-Rahim, ataupun baca doa yang lain, as'aluka bi kulli ismin huwa lak, itu boleh kita gunakan, tak ada masalah. Ni dia. Coba, apa nama ni doa dia ni? Coba perhatikan tu, doa dia yang dia baca ni. Apa yang membuat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah ni bahawa doa orang tadi itu dimakbul. Kayak tadi disebutkan kan, idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Apabila dia memohon dengannya, dia pasti akan memberinya. Doa itu ialah, boleh kita baca sama-sama dia. Saya baca dulu. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah. Dari perkataan Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah, ini berapa nama dia? Berapa nama? Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah. Berapa nama ni? 3 ke 2, 1 ke, ataupun memang tak ada nama dekat sini? 2. Yang pertama Allahumma, yang kedua antallah. Yes, Allah. 2.
La ilaha illa anta. Al-ahad as-samad. Dua, mana? Al-ahad as-samad. Apa makna al-ahad? Yang Maha Esa. As-samad yang apa? Yang Maha memberi lagi? Yang menjadi apa? Tumpuan ya, yang menjadi tumpuan. Kalau kita ikutkan terjemahan di sini pelindung yang tiada beranak, pelindung lah. Di sini disebutkan pelindung, boleh, tak ada masalah. Allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini doa yang dibaca oleh sahabat tadi itu. Berarti di sini ada berapa nama di sini? Berapa nama Asmaul Husna di sini? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Mana yang 5? Kufuwan. Ahad. Ahadun yang belakang ni bukan. Bukan nama, bukan. Ahadun yang belakang ni sesuatu ataupun apapun. Berarti 4 saja ya. 4 saja. Yang pertama Allahumma, asal dia ya Allah. Allahumma. Yang kedua la ilaha illa anta. Sorry. Antallahu 2. Al-ahad 3. As-samad 4. Berarti 4 nama yang disebutkan di sini. Masya-Allah tabaraka rahman. Ini tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak berdoa, guna doa ni. Hafalkan doa ni. Baca doa ni. Apa yang kita nak mohonkan kepada Allah, sebelum kita memohon kepada Allah, sebut, baca doa ni. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hafal tak ni? Ada yang hafal tak? Belum lagi ya? Tapi ada yang hafal kan? Alhamdulillah. Okey, kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, siapa yang boleh baca ni? Tanpa tengok Siapa yang dah hafal ni? Susah tak senang baca doa ni? Senang je. Senang. Hafal ya? Alhamdulillah. Kalau belum hafal lagi, silakan dihafalkan ya. Dihafalkan nanti, ambil masa. Ambil masa dalam 5 minit ke, kalau 5 minit tak mungkin lah. Dalam 10 minit ke 15 minit ataupun setengah jam. 30 minit. Ambil 30 minit untuk menghafal ni. Ini penting ni doa ni. Setiap kita mau meminta perlindungan ke pertolongan kepada Allah, baca doa ni. Ana setiap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sentiasa baca ni. Ana tak pernah tinggalkan doa ni. Dalam sujud, apatah lagi dalam sujud. Masya-Allah, kalau kita baca doa ni dalam sujud, memang apa? Memang bagus, memang sangat bagus sekali. Sebab doa dalam sujud itu adalah salah satu doa yang tidak ditolak itu dalam sujud. Dijamin dimakbulkan. Sebagaimana disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, fa'aksiru fihi du'a faqaminun ayyustajabah. Maka dalam sujud itu perbanyaklah doa, kerana doa dalam sujud itu dijamin diterima. Apatah lagi baca doa ni ketika dia sujud. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sujud sama ada solat wajib ke solat sunat, kalau boleh perbanyakkan doa. Jangan sentiasa baca subhana rabbiyal a'la. Betul, banyak. Kalau anda jumpai di surau ke di masjid, apabila mereka sujud ni, orang yang solat ni, yang dibaca hanya subhana rabbiyal a'la. Padahal itu adalah kesempatan paling baik untuk memperbanyak doa. Bahkan kita diberitakan, kata baginda Nabi, fa'aksiru fihi du'a faqaminun ayyustajabah. Banyakkanlah doa dalam sujud itu, mesti dijamin doa kamu diterima. Ya, baca ni. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu alladhi la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, urzuqni
yang belum beristeri, urzuqni zaujan. Ni yang belum beristeri ya, bukan yang sudah beristeri. Yang sudah beristeri tak boleh ya. Kecuali kalau dia berdoa pelan-pelan ya. Kalau dia keras-keras awas nanti dia banyak baca doa ni. Ini penting ya. Ha? Yang masa sujud. Kalau yang masa sujud tu doa dengan bahasa selain bahasa Arab ni dia ada perbezaan pendapat lah. Kalau kita ikutkan Imam Syafi'i, kita tak boleh baca doa dalam bahasa asing kecuali doa itu berasal daripada doa Nabi. Boleh terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Contoh kita ketika sujud ni nak baca doa ni dalam bahasa Melayu tak ada masalah. Tak ada masalah. Ini dalam mazhab dalam Syafi'i lah. Cuman mazhab yang rajih yang lain boleh, tak ada masalah. Kita boleh berdoa dengan bahasa apapun. Tak ada masalah. Ustaz, Ya. sebutlah kan? Ya. Bukan dalam hati kan? Bukan, no. Kalau dalam hati bukan doa. Dalam hati ini masih bukan doa. Doa itu mesti diucapkan dengan mulut, dengan lisan. Mesti dilafazkan. Tak boleh kita berdoa kepada Allah. Apa? Bukan doa. Dia apa ya? Dia sebatas dia plan nak baca doa. Macam mana dia sujud? Tak boleh. Boleh baca dalam bahasa Melayu lah. Boleh. Yes, boleh. Nak apa? Tapi kena sebut nama Allah dah. Puji Allah dulu, lepas tu baca salawat. Jangan lupa ni, ya. Jangan lupa. Tapi dalam bahasa Melayu tu kena sebut lagi tu boleh masa ni, boleh sebut lisan. Boleh sebut lisan. Ni kalau kita kalau dalam mazhab Syafi'i selain daripada doa yang datang dari baginda Nabi, itu tak boleh diterjemahkan. Kalau doa yang datang daripada baginda Nabi, boleh kita terjemahkan dalam bahasa Melayu. Kalau doa sunnah lah. Kalau doa kita sendiri, memang tak boleh lah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Iya, ada memang macam tu. Itu yang strict, yang ketat memang tak boleh. Tapi kalau kita tak berapa sure tak pasti, baik jangan ya. Baik jangan. Kalau tak pastilah, kalau tak pasti. Tapi kalau sudah ada ilmu, boleh dia sudah ada hujah, ada dalil, tak ada masalah lah. Tapi kadang-kadang anak kalau susah nak cakap dalam bahasa Arab, anak terus. Tapi kadang-kadang, bukan selalunya lah. Kalau masih bisa diterjemahkan dengan bahasa Arab, silakan. Tak ada masalah. Nak minta apa dalam sujud pun boleh, tak ada masalah. Silakan. Lepas tu kita still macam tak boleh macam Allahumma zidni ilma ke apa, tak boleh. Bayar terus macam Allahumma tu boleh tak? Ya, boleh. Terus sebab Allah sudah menyebut Allah. Allah adalah salawat boleh, tak ada masalah. Ataupun macam ni, kalau nak doa di antara di antara salah satu adab berdoa, yang pertama puji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dulu Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua baca salawat. Ini memang ada hadisnya. Salawat apa saja? Jadi yang pertama alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim. Lepas tu terus minta Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka Allahumma innaka muhibbul afwa anni Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika an-nar. Macam tu. Yang lebih baiknya lah. Ataupun kita terus, yang penting dia menyebutkan nama Asmaul Husna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan yang terpenting tadi, jangan sampai meninggalkan doa dalam sujud. Orang yang paling berhak mendapat doa kita dalam sujud kita siapa? Siapa kira-kira? Ya, kita sendiri. Yang lebih berhak lagi selain kita sendiri siapa? Yes, ibu bapa. Ibu bapa yang paling berhak mendapatkan doa kita. Jadi dalam solat itu jangan sia-siakan. Baca doa untuk kedua orang tua kita, ibu bapa kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Meskipun kita tak mendoakan mereka selepas solat, itu sudah cukup. Apatah lagi kita doa 5 waktu solat fardu tu, kita isi sujud kita dengan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dah berapa kali kita mendoakan? Kalau antum sayang, kita sayang mak bapa kita, baca doa tu dalam sujud kita. Habis doa tu perlu selawat penutup? Tak perlu. Kecuali kalau kita memang nak doa secara khusus lah.
Kalau dalam sujud tu baca yang macam tadi. Ya, doa saja. Dalam lelaki itu dah ada selawat. Jadi kita dah doa. Yes, betul. Betul. Tak perlu baca selawat lagi. Tak perlu baca selawat lagi. Kecuali kalau kita nak minta nak buat doa khusus selepas solat tahajud ke, selepas solat witir ke, boleh baca. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Angkat tangan terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Solat hajat pulang ada selawat. Solat hajat. Siapa yang solat hajat dekat sini? Solat hajat. Okey, tak apa. Sebetulnya kita jangan sebut solat hajat, kita sebut solat sunnah 2 rakaat aja. Itu lebih baik. Sebab untuk solat hajat ni dia hadisnya dhaif. Tapi di perbincangan ulama lah. Yang nak amalkan silakan, cuman jangan dijadikan sebagai dalil ya. Nak amalkan sila, tak ada masalah. Tapi kalau menurut ana lebih baik kita sebut solat 2 rakaat. Sebab macam ni. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada masalah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terus solat 2 rakaat. Solat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sujudnya. Kita sebetulnya untuk solat hajat ni sebab dia hadisnya dhaif, kita tak mengamalkan sebetulnya. Tapi kalau kita nak amalkan sebut solat sunnah 2 rakaat. Kalau kita ada teruskan solat je. Tak ada lafaz tertentu. Usolli sunnatal hajat, tak ada usolli. No usolli. Usolli fardhu dhuhri, no usolli fardhu, tak ada. Kita terus salat je. Allahu akbar. Adakah dalam hadis disebutkan usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin ma'muman adaan lillahi? Tak ada. Lebih baik jangan gunalah. Tapi nak guna pun sebetulnya tak ada masalah. Cuma lebih baik kita jangan tak perlu niatkan. Sebab Allah sudah mengetahui kita nak buat apa. Kan? Terus je. Allahu akbar. Kalau kita tadi nak solat 2 rakaat yang ditanyakan solat hajat, solatlah 2 rakaat macam biasa, baca Fatihah, kemudian baca surah pendek Al-Ikhlas ke Al-Kafirun, lepas solat berdoa kepada Allah ataupun berdoa dalam sujud. Selesai, settle. Okey, silakan. Ada soalan berkaitan dengan ni, dengan Al-Asmaul Husna. Okey, perhatikan di sini di bawahnya tu, doa ini boleh kita baca dalam keadaan apapun di mana ketika itu kita tengah berhajat kepada pertolongan Allah. Bacalah doa ini lalu sebutkan permohonan apa yang kita mahu minta kepada Allah. Baca doa ni ya kalau kita nak minta kepada Allah. Okey, doa istighasah meminta hujan. Ini salah satu doa yang berkaitan dengan lafzul jalalah, dengan lafaz Allah. Ya. Yaitu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin la ilaha illahu yaf'alu ma yurid Allahumma antallahu la ilaha illa antal ghaniyyu wa nahnu al-fuqara anzil 'alaina al-ghaitha waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ilahin. Yang bermaksud segala puji-pujian bagi Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam, yang maha pemurah lagi maha mengasihani, yang menguasai pemerintahan hari pembalasan. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, yang melakukan apa yang Dia kehendaki. Ya Allah, Engkaulah Allah. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Engkau yang maha kaya, dan kami pula orang-orang fakir. Engkau turunkanlah ke atas kami hujan, dan jadikanlah apa yang Engkau turunkan itu kekuatan dan kecukupan untuk kami sehingga suatu masa ajal kami. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, nomor hadis 1173. Banyak contoh doa yang berkaitan dengan penyebutan lafzul jalalah secara langsung namun tidak disebutkan di sini dan akan disebutkan pada nama-nama yang lainnya. Masih banyak lagi lah doa yang menyebutkan nama Allah. Allahumma antallahu. Banyak lagi. Tak disebutkan di sini. Kalau ditulis semua ni penuh satu buku ni. Jadi beberapa sajalah sebagai contoh je lah. Kalau nak mendalami contoh-contoh yang berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ni antum boleh carilah dalam internet. Mana-mana doa pasti di awalnya tu dimulakan dengan Allahumma. Banyak yang berkaitan dengan Allah ni. Baik. Ada soalan sebelum kita sambung? Nah, silakan kalau ada berkaitan dengan ini.
Sebelum kita sambung masih ada lagi ya. Masih ada lagi masa 15 minit untuk sambung pelajaran kita. Bismillah. Iya, silakan. Kenapa? Tak perlu sebut. Tak perlu sebut. Usolli sunnatul witri maksudnya. Usolli sunnatul witri rak'ataini ataupun salasa rak'atin, tak perlu. Tak perlu. Cuma niatkan dalam hati bahawa aku solat witir. Yang aku lakukan ni 2 rakaat adalah solat witir. Katakan dalam hati je. Kemudian solat yang satu rakaat juga katakan dalam hati. Ini adalah solat witir. Itu je, tak ada masalah. Sebab kalau kita tengok dalam hadis, dalam fikih-fikih yang dahulu, bukan fikih-fikih yang sekarang, itu memang niat solat apapun tak ada. Solat witir, solat tahajud, solat sunnah 2 rakaat, solat fardu, tak ada usolli tak ada. Tak ada usolli. Yang ada usolli itu adalah ulama mutakhirin, ulama yang akhir. Itu je. Tak ada usolli, terus je. Kalau kita nak ikutkan solat baginda Nabi SAW, tak ada usolli memang. Jadi yang baca usolli ni dia sebetulnya ikut solat siapa? Solat siapa? Tak tahu. Nah. Hah? Maknanya? Maksudnya? Apa soalan dia? Oh, baca dalam hati je. Yes, baca. Tak perlu dilafazkan. Baca dalam hati je. Sebab Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui bahawa kita nak solat apa? Solat asar ke solat maghrib? Ya. Ya. Yes. Dalam hati kita dan niatkanlah. Allahu Akbar, dalam hati kita niat bahawa kita solat zuhur. Bahawa kita solat witir. Cukup. Ya. Ataupun sebelum Allahu Akbar kita sudah ada dalam hati ni bahawa kita nak solat zuhur, nak solat witir. Allah dah tahu dah. Tak perlu. Ya, selintasan itu cukup dah. Cukup. Macam kita niat apa? Nak puasa kan? Nak puasa besok, cukup dalam hati je. Ataupun kalau ya untuk puasa meskipun dia dilafazkan tak ada masalah. Lafazkan tak ada masalah. Okey, apa lagi tadi? Apa tadi? Yes, betul, daripada hadis, betul. Yes, bukan daripada Al-Quran, daripada hadis. Doa yang ni ya, doa istighasah minta hujan ya. Kan? Yang di atas tadi. Allahumma inni as'aluka. Ya daripada hadis. Yang doa daripada Al-Quran ya dia tak banyak. Tak banyak doa daripada Al-Quran, yang banyak daripada hadis. Okey. Baik, silakan. Yang berkaitan dengan Al-Asma'ul Husna, silakan siapa yang mau bertanya ataupun kita terus sambung, masih ada lagi 10 minit ya. Okey. Ya. Yang tadi yang Allah ini as'aluka itu apa sebagai pembuka kepada doa kita. Ya. Sebagai pembuka kepada, cuman macam ni. Ini apabila mau dibaca dalam sujud, terus baca je dalam sujud. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu. Cuma kalau kita nak berdoa secara khusus, contoh kata kita nak berdoa selepas solat tahajud ataupun witir, kita jangan terus baca ni. Terus baca ni tak ada masalah, tak ada masalah. Cuma adab dia kena puji Allah dulu, lepas tu baca salawat. Ini kalau kita nak doa khusus lah. Jadi contoh macam ni, alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Lepas tu Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahul ahadul wahidus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, aku ingin membeli ini tapi duit tak cukup, rezeki tak cukup, berikanlah dan sebagainya. Ini macam tu, ya betul. InsyaAllah akan dikabulkan. Mana-mana doa kita terus minta kepada Allah. Ini bukti dia. Idza sta'anta, jika kamu minta pertolongan, minta terus kepada Allah. Allah ni kalau tak diminta dia marah. Dia murka kalau tidak diminta. Berbeza dengan kita, kalau kita diminta, kita murka. Minta terus, kerjalah. Mesti kadang-kadang begitu. Minta dia kerjalah, pasti kita. Tapi Allah kalau tidak diminta dia akan murka. Inilah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Terus banyak kita minta. Meskipun kita sudah rumah sudah ada 5 rumah, kereta sudah ada berbelas, minta lagi kepada Allah, tak ada masalah. Tapi nanti akan dipertanggungjawabkanlah. Tahu-tahu sendirilah. Ya.
Di luar daripada solat. Di luar daripada solat. Tapi ya. Penceramah kita pernah cakap Ya. dalam sujud kita minta dalam bahasa kita pun sebab Tuhan bukannya kita buat Yes. bahasa Arab saja. Yes, betul. Jadi masa sujud yang paling afdal kita nak minta apa yang Ya. Itu tadi seperti yang saya jelaskan, untuk dalam solat, doa dalam sujud dia memang ada perbincangan lah mengenai doa ni. Dengan bahasa selain Arab ni dia ada perbincangan ulama. Cuma kaul yang rajih, kaul yang kuat, insya-Allah bolehlah kita meminta berdoa dalam sujud dengan menggunakan selain bahasa Arab. Cuma kalau kita nak lebih hati-hati, wallahu ta'ala kalau jumhur ulama ni. Anda tak tahu ya, yang jumhur ni yang terbanyak ni dia pergi kepada yang rajih ke ataupun yang marjuh. Wallahu ta'ala alam. Anda pun tak pasti. Tapi kalau kita nak hati-hati, sebab itu adalah solat kan. Dalam solat itu adalah isinya semua bahasa Arab. Semuanya ayat Al-Quran, bacaan-bacaan yang warid daripada Nabi. Lebih baiknya kalau boleh lah. Tapi kalau nak ikutkan pandangan yang rajih, yang kuat tadi, silakan. Tak ada masalah insya-Allah. Cuma kalau kita nak berhati-hati, lebih baik tinggalkan. Cara yang terbaik macam mana? Sekarang ni dia zaman canggih. Ada Google Translate kan? Jadi apa yang kita nak minta tu, tulis dulu, tulis and then translate. Tanya dulu kepada Syekh ataupun Ustaz Google, apa bahasa Arab dia? Saya meminta ini itu. Cakap dulu. Ni sekarang tak perlu kita tulis je, kita boleh cakap. Ya Allah, aku mohon ini. Dia akan translatekan. Lepas translate tulislah. Ataupun tulis ataupun hafalkan. Boleh, tak ada masalah. Gunakan kecanggihan handphone ni sebagai alat untuk meminta kepada Allah. Kalau tak nak guna bahasa kita lah. Sebab kita tak pandai bahasa Arab kan. Tak letih. Ya. dalam solat tadi tu kita tak perlu yang puji boleh terus baca. Boleh terus. Nak puji tak ada masalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak ada. Terus berdoa. Terus berdoa. Ataupun nak baca Subhana rabbiyal azim. Allahumma inni as'aluka. Okey, lagi bagus. Jadi dua-dua memuji kepada Allah subhanallah and then meminta kepada Allah inni as'aluka. Tak ada masalah. Saya pun kadang-kadang baca dua. Dan yang anda tekankan tadi, yang paling pantas, yang paling berhak mendapatkan doa kita dalam sujud kita, ibu bapa kita. Itu jangan lupa. Kadang kita lupa kadangnya. Kalau tak bangun malam, tak bangun solat tahajud, kadang kita lupa mendoakan ibu kita ni. Jadi cara yang terbaik untuk mendoakan mereka ni baca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ni dalam sujud ni. Dalam sujud saja kalau doa pasti diterima, ada hadisnya. Apatah lagi sebut asmaul husna. Rabbi. Rabbu ni. Rabbi ni dah dijelaskan. Belum lagi. Minggu depan. Perkataan Ar-Rabbu. Itu ada Rabbi. Rabbighfirli. Itu dah nama asmaul husna Ar-Rabb tu. Masya-Allah, tabarakar rahman. Yang kedua, yakin ya. Yakin bahawa doa kita itu akan diterima. Kalau tak yakin, memang confirm tak akan diterima. Kata baginda Nabi, ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Mintalah kamu kepada Allah dan kamu yakin bahawa doa kamu itu diterima. Mesti yakin. Kalau tak yakin, doa aku ni diterima tak ya? Macam tak diterima lah doa saya ni. Memang tak diterima. Sebab kata Allah, ana inda dhanni 'abdi bi, sesungguhnya aku ni terpulang kepada prasangka hambaku. Kalau dia berprasangka aku ini seperti ini, itu intinya jangan lupa apabila kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebutkan al-asmaul husna. Baik, insya-Allah untuk minggu depan ni kita muka surat yang ke-7 ya, iaitu nama Allah yang kedua Ar-Rabb. Ar-Rabb. Yang Maha mengatur, menguasai semesta alam. Sedikitnya hari ini ya. Ini kemana-mana sekarang ni. Ada soalan yang apa ni? Yang bercampur-campur. Baik,
Mungkin ada soalan lagi sebelum kita tutup? Tak ada ya? Kalau tak ada soalan, baik, insyaAllah kita akhiri perjumpaan kita ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.